والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين والأطفال في الغزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين والأطفال في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, Alhamdulillah kita telah diberi taufik dan hidayah oleh Allah ya, untuk kita sama-sama membaca 3 surah, iaitu suratul Sajadah, suratul Waqi'ah dan juga suratul Muluk. Jadi bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kesihatan yang baik, nikmat Allah memberi petunjuk dan hidayah untuk Allah pilih kita menjadi ahli Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan dengan kita membaca Al-Quran mudah-mudahan Quran itu mampu memberi syafaat kepada kita besok di negeri akhirat nanti, insya-Allah ya. Jadi kita sambung kembalilah ibu-ibu ya, satu ayat yang saya kira dalam 2 minggu lepas lah kita telah tadabbur sebahagian ya, dan minggu lepas saya kebetulan ada sedikit urusan dan tak dapatlah untuk menyambungnya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung sikit je lagi ya. Kita bukan mentafsir Quran, bukan belajar tafsir pun. Kalau belajar tafsir dia agak detail ya. Kita cuma mentadabbur Al-Quran berdasarkan kepada satu dua kitab tafsir, mudah-mudahan memberi manfaat lah ya kepada kita. Ayat yang kita akan kongsi pada malam ini masih lagi dalam suratul Fathi ayat ke-29 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Ayat ini walaupun satu ayat tetapi Allah dia punya makna dia punya maksud dia terlalu besarlah menjadi panduan kepada kita semua. Kita dah bincang berkaitan dengan bagaimana kekasih kita baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat baginda bersama-sama dengan baginda bersikap keras dan tegas dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Sebaliknya, para sahabat ini berkasih sayang serta berbelas kasihan sesama sendiri, iaitu sesama Islam. Jadi pada malam ini kita nak tadabbur sambungan tersebut. Apa dia? Iaitu sifat, sikap, perangai, apa lagi kita nak kata, ciri-ciri, apa sajalah PL perangai para sahabat. Apa dia? Macam mana perangai para sahabat ni, sama macam kita ke? Ataupun mungkin sama dengan sikap ibu-ibu dalam grup kita ni yang suka baca Quran ke? Kita nak tengok macam mana. Ataupun tak tahulah ya. Dalam ayat ni menceritakan tentang bagaimana peribadilah ya para sahabat. Antaranya disebut ni, kita ambil sebahagiannya lah ya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna minallahi wa ridwana. Jadi para sahabat ini antara sikap mereka ialah ataupun sifat orang mukmin lah yang disebut
dalam ayat ini sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir, apa dia sifat dia? Di sini disebut sifat para sahabat, malah menjadi sifat kita orang mukmin lah. Kita pun kena sama-sama usaha supaya menjadi apa, boleh bersifat dengan sifat yang demikian. Apa dia? Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka ini rukuk, mereka ini sujud kerana mencari kurnia Allah dan keredaannya. Sebab itulah ibu-ibu ya, para sahabat Nabi ni, Allah, antara sifat dia apa? Kuat ibadah. Kuat ibadah. Satu hari ya, Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah Islam di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Ali termenung pada waktu pagi dan duduk, selepas subuh tu duduk dalam Masjid Nabawi. Kemudian Sayyidina Ali menggosok-gosok tangannya kan. Kemudian berada dalam keadaan yang nampak sugul, nampak sedih. Lepas waktu subuh tunggu sehingga masuk waktu duha. Bila masuk waktu duha, Sayyidina Ali mengerjakan sembahyang sunat lah. Selepas pada itu, sahabat yang lain bertanya, kenapa nampak kamu ni macam sedih je, wahai khalifah? Kemudian kata Sayyidina Ali, dia kata, aku teringat kehidupan di zaman para kehidupan sahabat-sahabat dulu. Dia katakan ketika di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ini mereka ini duduk dalam keadaan yang banyak solatnya, dalam keadaan yang kuat zikirnya, dalam keadaan yang tenang, walaupun kehidupan mereka pada ketika itu bukanlah senang. Susah. Kita baca dalam sirah Nabi bagaimana Rasulullah dan para sahabat ini hidup bukannya senang pun, susah. Ada yang tak makan berhari-hari lah kan. Sebagaimana kita tengok peristiwa menggali parit ketika perang Khandaq tu kan. Sahabat datang jumpa Nabi, tunjuk ada diletakkan di di perutnya batu supaya perut tadi tidak bergoncang ya, tidak berbunyi. Baginda Nabi tengoklah lagi banyak batu yang baginda letak. Mana kita hidup dalam keadaan yang terlalu sederhana, tapi dalam keadaan demikian mereka ini kuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini berlumba-lumba untuk mencari keredaan Allah. Itu para sahabat. Kita tengok siapa, saya nak bagi contoh ramailah. Kalau kita kata contoh yang mungkin ibu-ibu biasa dengar kan, sewaktu nak perang perang Tabuk ke perang apa, kalau tak silap mungkin boleh betulkan saya kan. Bila dikumpulkanlah keperluan harta untuk dipersiapkan untuk pergi berperang ni kan, para sahabat bersedekahlah. Datang Sayyidina Umar, dia bawa separuh daripada harta dia kan, separuh daripada harta dia bagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta aku yang aku ada, separuh daripada harta aku. Nabi tanya, apa yang tinggal pada kamu wahai Sayyidina Umar? Aku tinggal separuh je untuk keluarga aku, ini aku bagi untuk agama. Separuh daripada harta. Bayangkan kalau ibu-ibu ada duit pencen berapa tu dalam bank tu, ada 500,000 contoh, 250,000 sedekah untuk Palestin contoh, kata-kata kan. Sampai macam tu sekali. Datang Sayyidina Abu Bakar, dia bagi harta dia pada Rasulullah. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu? Yang tinggal pada aku Allah dan Rasul. Allahu Akbar kan. Bagi semua. Seolah-olah kalau malam ni kita lancarkan derma untuk Palestin, ibu-ibu bagi semua, dengan rantai, dengan gelang, dengan beg duit, semua bagi. Kunci kereta, kunci Mercedes, kunci Wildfire, semua bagi. Ambil IC je. Contoh, ya Allah, Sayyidina Abu Bakar kan. Mana mereka ni berlumba-lumba untuk mendapat fadlan minallah, kurniaan Allah, yakni balasan akhirat dan juga keredaan Allah. Abu Dahdah, ibu pernah dengar tak kisah Abu Dahdah? Abu Dahdah ni salah seorang daripada sahabat Nabi. Dia satu hari di Madinah tu berlaku pertelingkahan antara dua orang
lelaki lah, seorang orang kaya, seorang orang miskin. Kenapa mereka ni berselisih faham? Kerana masing-masing mengaku dia tanah dia sebelah-sebelah. Ini sebidang tanah orang kaya, sebelah tanah orang kaya tu ada sebidang tanah orang miskin. Kemudian mereka berebut sepohon buah tamar yang si kaya ni kata pokok tamar ni sebenarnya dalam bahagian tanah aku. Yang orang miskin ni kata pokok tamar ni aku punya. Masuk dalam tanah aku. Jadi gaduh lah kan. Kemudian bila demikian, maka dia buat ni lah, suluh lah. Maksudnya, kena cek lah. Rupa-rupanya bila cek tu, sepohon tamar tu tadi masuk sebenarnya dalam tanah yang si kaya tu tadi. Bila demikian, masuk dalam si kaya tu, Rasulullah kata kamu bagilah kepada orang miskin ni, satu pokok je, pokok tamar ni kan. Kemudian si kaya tu kata aku tak nak bagi. Walaupun satu pokok aku tak nak bagi. Ini harta aku. Kata kan. Kemudian Rasulullah kata siapa-siapa yang memberikan sepohon buah tamar kepada si miskin ini, nescaya akan diberikan oleh Allah syurga padanya. Macam tu. Bila demikian, ada sahabat yang dengar, salah seorangnya Abu Dahdah. Abu Dahdah ni dengar. Jadi, bila Abu Dahdah ni dengar, dia kata, baginda Nabi berjanji, siapa yang mensedekahkan sepohon pokok tamar ni, kepada orang miskin ni, dapat syurga. Jadi Abu Dahdah fikir balik, aku ada satu kebun tamar. Dalam kebun aku tu ada kurang lebih 600 pokok tamar. Kan? Dia pun pergi bincang dengan orang kaya ni. Dia kata, Tuan, nak tak kalau aku beli sepohon pokok tamar ini dengan satu kebun tamar aku yang ada 600 batang. Jadi orang kaya yang tamak ni, apa lagi kan? Setujulah. Maka diberikan satu kebun tu tadi kepada orang tu untuk membeli sebatang pokok tamar ni. Bila dia beli sebatang pokok, Abu Dahdah ni beli sebatang pokok tamar dengan harga 600 pokok tamar dengan tanah tu sekali. Di kebun dia sendiri tu, dia jual, dia bagi kat kawan tu. Dia sedekahkan kepada orang miskin ni tadi. Kamu ambil lah, dia kata. Sebab apa? Kerana dia dengar Nabi kata siapa yang menginfakkan sebatang tamar ini, nescaya kamu akan dapat syurga. Sampai macam tu sekali. Para sahabat ni harta diletakkan di kocik dia, bukan di dalam hati dia. Itulah tuan-tuan ya. Dan banyak lagi lah kisah-kisah para sahabat ini, bahawa mereka ini bertaru tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka ni rukuk dan sujud, maknanya banyak ibadah mereka. Dan ibadah yang paling mulia ialah ibadah solat. Banyaknya mereka sembahyang sunat kan, selain daripada sembahyang fardu. Jadi kita boleh tirulah antara sikap para sahabat ini. Yang pertama sekali, banyak ibadah, terutama ibadah solat. Jadi untuk kita orang awam, ibu-ibu saya nasihat kepada diri sendiri dan kita semua, perbanyakkanlah sembahyang fardu tu memang dah pasti dah kan. 5 waktu tu kita buat elok-elok. Kemudian apa lagi sembahyang yang utama, sembahyang rawatib muakkad, kalau boleh jangan tinggal lah. Walaupun kita sembahyang di rumah, sembahyanglah rawatib. Contohnya kita nak sembahyang subuh, contoh kan, dah masuk waktu subuh, kita sembahyang 2 rakaat subuh, sembahyang sunat fajar, ataupun kita namakan sebagai sembahyang sunat subuh atau sembahyang sunat sebelum subuh, benda yang sama je. Buat 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh. Dan masuk waktu subuh, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. Kemudian kita sembahyang subuh. Sembahyang zuhur, sebelum zuhur, buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Supaya apa? Supaya kita nak tiru tarahum ruk'an sujada tu. Para sahabat ni banyak rukuk, banyak sujud. Buat 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur kan. Sembahyang maghrib 2 rakaat selepas maghrib, sembahyang isyak 2 rakaat selepas isyak. Ini banyakkan sembahyang sunat supaya kita nak tiru sikap para sahabat ini. Kemudian kenapa ia bertaruna fadlan minallahi wa ridwana? Kerana para sahabat ini tak ada benda lain yang dia orang kejar, yang dia orang impikan,
yang dia orang nak, yang dia orang kejar sungguh-sungguh. Yang orang kejar apa? Fadlan minallah, kurniaan daripada Allah dan juga keredaan Allah. Jadi di sini Ibnu Kathir menyebut, dia kata antara sifat mereka yang lain ialah ikhlas untuk Allah semata serta selalu mengharapkan pahala yang banyak di sisi Allah, iaitu syurga yang mencakup seluruh kurniaan Allah, iaitu keluasan rezeki atas mereka serta redha Allah kepada mereka. Keredaan Allah inilah yang kita semua duk cari, ibu-ibu ya. Wa ridwanum minallahi akbar. Dalam surah Taubah tu kan. Keredaan Allah itulah yang lebih besar, yang lebih utama. Apalagi sikap para sahabat, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tanda-tanda yang kelihatan pada wajah mereka kesan daripada sujud mereka. Jadi Sayyidina Ali bin Ali Talhah menuturkan daripada Al-Abbas, simahum fi wujuhihim, tanda-tanda yang nampak pada wajah mereka apa dia? Tanda yang baik. Kata Mujahid, tanda yang macam mana? Tanda seorang yang khusyuk dan tawaduk. Kerana kuat ibadah ni, kuat ibadah ikhlas kepada Allah, mengharapkan redha Allah, orang nampak wajah-wajah mereka ni wajah yang khusyuk, wajah yang tawaduk, wajah yang ada nur, wajah yang ada cahaya. Dan ada yang lain mengatakan kebaikan itu memiliki cahaya di hati dan wajah, keluasan rezeki dan kecintaan di hati orang lain. Itulah. Jadi antara itulah kan, antara sifat kriteria para sahabat itulah kuat ibadah ikhlas pada Allah, sehingga bila orang melihat wajah mereka pun nampak wajah yang bercahaya kan? Wajah yang bercahaya. Kita tengok wajah orang soleh kan, tenang kita nampak. Kita pun nak tiru macam itulah. Bila kita banyakkan ibadah sunat, ikhlaskan diri pada Allah, ikhlaskan diri dalam segala-galanya. Mudah-mudahan orang tengok wajah kita pun tenang kan. Hari ni tak tahulah orang tengok wajah kita nampak berserabut ke berisau kan. Saya pun risau juga ibu-ibu tengok muka saya ni, ke muka macam pecah rumah kan. Agak-agak bukan macam itulah. Maksudnya kita mengharapkan supaya, bukanlah kita mengharapkan maknanya orang nampak kita ni percaya saya, bukan. Tapi maksudnya hasil daripada keikhlasan kita tu, harapnya kita menjadi wajah-wajah orang yang soleh lah. Wajah-wajah orang yang sebagaimana para sahabat ya. Apabila mereka ini walaupun di hadapan para sahabat nampak kesolehan mereka ya. Kemudian bukan setakat itu sahaja, maknanya dalam kalangan orang yang bukan Islam pun bila melihat para sahabat ini, mereka tahu, bila tengok wajahnya nampak bahawa ini wajah orang yang benar, ini wajah orang yang jujur, ini wajah orang yang ikhlas ya. Sebagaimana contoh kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir ya, disebut bahawa Imam Malik pernah berkata, dia kata apa, ada berita yang sampai kepadaku, kata Imam Malik, bahawa orang-orang Nasrani ketika para sahabat tatkala membuka bumi Syam. Kata Imam Malik, para sahabat ni bila dibuka bumi Syam itulah sekarang ni Palestin, Syria, Lebanon, Jordan, itu bumi Syam kan. Para sahabat yang membuka bumi Syam, dia bermula daripada tahun keberapa Hijrah, tahun ke-9, daripada peperangan Mu'tah, kemudian perang Yarmouk dan sebagainya, sehingga akhirnya boleh membuka bumi Syam. Dia kata apa, orang Nasrani itu dia menyebut bahawa demi Allah sesungguhnya mereka itu lebih baik daripada kaum Hawariyun, yakni sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana khabar yang telah sampai kepada kami. Kerana apa? Apa yang dikatakan oleh orang Nasrani itu adalah benar, kerana umat ini adalah golongan yang diagungkan dan dimuliakan dalam kitab-kitab samawi. Mereka tengok para sahabat yang datang membuka bumi Syam tu pun nampak cahaya seorang yang benar ya. Jadi itulah
ringkas apa yang kita mungkin boleh ambil manfaat daripada sedikit tadabbur pada malam ini ialah kita ingin mencontohi para sahabat. Yang pertama, banyak ibadah. Antara ibadah yang mulia iaitu ibadah solat. Solat fardu kita buat dengan sebaik mungkin, sempurna rukun syarat dia, kan? Bukan setakat sempurna rukun syarat, kita nak supaya khusyuk. Sebab tu ibu-ibu ya, antara cara kita nak khusyuk semayang, adalah beberapa cara. Paling kurang kita orang awam ni dua benda lah. Yang pertama iaitu tamakun. Tamakun ni apa? Tamakun ni anggota badan kita ni berada dalam keadaan yang khusyuk. Tamakun, bukan kata masa sembahyang tu tangan ke atas ke bawah, garu sana garu sini, mata pandang jam, pandang apa nama tempat itu, pandang sejadah orang lain, bukan. Tamakun mana tetap mata kita waktu semayang kita tengok kat mana, kita tengok tempat sujud, kan. Waktu kita nak takbir tu pun sunat kita tengok tempat sujud. Tempat sujud siapa? Tempat sujud kita lah, jangan tengok tempat sujud Pak Imam. Tempat sujud kita. Waktu kita qiyam, tengok tempat sujud. Waktu kita rukuk, tengok tempat sujud. Waktu kita duduk antara dua sujud, tengok tempat sujud. Biar tenang, keadaan yang tenang anggota kita tu baru mata, kan. Waktu baca tahiyat tu tengok dia apa nama, di jari telunjuk kita, bukan kata mata kita melilau-lilau tengok tempat lain, kan. Ke tengah semayang sempat lagi tengok drama Korea, tu beratlah. Tangan kita, anggota kita yang lain tamakun, dia tenang, kan. Kemudian satu lagi tadabbur. Tamakun pada anggota, tadabbur ini pada bacaan-bacaan kita, kan. Paling kurang walaupun kita tak faham semua apa yang kita baca ataupun kita sembahyang berjamaah, kita tak faham, imam hafiz 30 juzuk, baru balik daripada Saudi, baru balik daripada Mesir, dia panjang, dia bantai baca surah yang kita tak pernah baca, tak faham kita, kan. Tapi paling kurang kita perhati bacaan dia, perhati bacaan. Ataupun mungkin kita sendiri ada juga bacaan dalam sembahyang kita tak faham, tapi kita perhati juga bacaan. Ada orang tu dia sembahyang tak tahu apa dia baca. Paling kurang kita perhati satu. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Contoh, kita perhati tadabbur. Itu paling lah orang biasa macam kita ni nakkan khusyuk dalam sembahyang, tamakun dan juga kita tadabbur bacaan-bacaan kita. Itu satu cara lah. Dan antara yang lain, antara yang lainnya, kita waktu ambil sembahyang tu kita dah khusyuk. Ini belum sembahyang lagi ni. Masa kita ambil sembahyang tu, masa kita basuh tangan, ni kadang-kadang kalau ambil sembahyang di surau, kena datang nak dengar kuliah duha tu, ramai satu grup tengah ambil sembahyang tu setengah jam duduk bersembang, kan. Tengah ambil sembahyang bersembang, sempat lagi mengumpat tengah ambil sembahyang. Aduh. Cara nak khusyuk waktu ambil sembahyang tu kita dah khusyuk. Basuh tangan tu dengan sempurna. Masa basuh tangan tu biarlah ada doa-doa kita dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhan, biarlah gugur segala dosa daripada tangan aku ni, ya Allah. Tangan aku ni pernah juga buat dosa dengan Allah. Gugurkanlah dosa-dosanya. Khusyuk kita. Waktu basuh muka, ya Allah, gugurkanlah dosa daripada anggota muka aku ni, ya Allah, anggota mata aku, ya Allah. Doa. Supaya kita, maknanya masa kita ambil sembahyang tadi khusyuk. Dan selepas tu, antara kita ambil sembahyang dengan kita nak sembahyang tu, zikrullah, ingat pada Allah. Ingat pada Allah macam-macam lah. Sama ada kita sembahyang sunat, wuduknya, qabliyahnya, tu zikir lah juga. Baca Quran, ataupun zikir macam biasa. Kemudian kita sembahyang. Bila kita sembahyang tadi, macam tadilah, sembahyang dalam keadaan yang tenang, sembahyang dalam keadaan yang kita memerhatikan bacaan. Kalau kita boleh memahami itu lebih baik. Jadi itu mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana sifat para sahabat kini, iaitu ruk'an sujada, banyak sujudnya, banyak rukuknya. Itu sifat para sahabat. Dan
kita ikhlas dalam ibadah kita, kita cuba sedaya mungkin untuk menambah baik ibadah kita kan. Mengaji, baca Quran kita, kalau dulu tak berapa nak rajin, hari ni tiap-tiap malam tak tinggal 3 surah. Itulah. Ya bertaruna fadlan min Allah. Kita nak cari apa tu? Cari kurniaan Allah, waridwana, dan redha Allah. Itu sajalah. Kalau kita dapat kurniaan Allah, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat, dan yang paling penting kita mendapat redha Allah. Bila dah dapat redha Allah, itulah waridwan Allahu akbar, dengan dan keredaan Allah itulah yang kurniaan yang paling tinggi, yang paling besar. Jadi mudah-mudahan ya, bila kita baca ayat ini, walaupun tidak sepenuhnya kita tadabbur ni, kita ambil sikit-sikit pun, sekurang-kurangnya kita tahu para sahabat ini dia punya impian dia punya perangai, dia punya sikap dia kan. Jadi kita pun berusaha lah untuk tiru. Kalau tak dapat sikit, boleh tiru banyak. Kalau tak dapat banyak, sekurang-kurangnya adalah sikit sebanyak yang kita cuba contohi ya. Jadi saya kira cukuplah dulu setakat ini untuk malam ini, sedikit tadabbur selepas daripada kita membaca 3 surah dan kita baca doa dan kita tadabburlah sebahagian daripada ayat ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan kathiran di atas pimpinan bacaan 3 surah pilihan kita dan juga bacaan doa serta tadabbur daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah bila kita dengar sangat lembut cara Ustaz menyampaikan. Jadi Alhamdulillah, semoga dapat sama-sama kita ambil iktibar, dapat masuk ke dalam lubuk hati kita, dapat kita ingat. Kita mungkin tak dapat nak ikut satu persatu semua sikap-sikap para sahabat yang sangat hebat ini, tapi kita berazamlah untuk sama-sama memperbaiki sikap kita dan cuba lagi untuk yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas peringatannya dan juga terima kasih kepada seluruh jemaah halaqah maya kita yang mengikuti bacaan daripada awal hingga ke akhir rancangan. Semoga sama-sama kita dapat meraih maradhatillah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Saya serahkan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.